salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan pada KMK. Selamat bertemu kembali bersama saya, Cikgu Kondi Lorenko untuk subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif STPM. Pada hari ini saya ingin berkongsi sebuah tips mudah bagaimana caranya untuk kita skor A dalam subjek KMK di peringkat STPM. Bagi membolehkan pelajar skor A dalam subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif ataupun KMK di peringkat STPM, 5 perkara yang perlu dikuasai oleh pelajar ialah yang pertama, sukatan pelajaran, kedua, teks kajian, ketiga, bentuk soalan, keempat, kata tugas soalan, dan yang kelima, teknik menjawab. Kita lihat terlebih dahulu yang pertama iaitu kuasai sukatan pelajaran. Sebenarnya sukatan pelajaran ini merupakan perkara yang paling penting untuk dijadikan pegangan oleh pelajar untuk membolehkan pelajar mengetahui dan memahami apakah sebenarnya bidang atau tajuk pembelajaran yang akan dipelajari oleh pelajar dan apakah hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar bagi setiap bidang dan tajuk pembelajaran. Kita mulakan dengan meneliti sukatan pelajaran KMK untuk semester 1 iaitu penghayatan karya. Pada semester 1 di bawah tajuk penghayatan karya, pelajar perlu menguasai 3 bahagian pembelajaran iaitu bahagian A tentang puisi, puisi tradisional dan puisi moden. Kemudian pada bahagian B, prosa tradisional dan bahagian C, prosa moden. Pada bahagian prosa puisi iaitu puisi tradisional dan puisi moden, pelajar harus meneliti hasil pembelajaran yang perlu dikuasai. Di sinilah sebenarnya yang perlu ditekankan oleh pelajar. Apa hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk setiap bidang pembelajaran? Misalnya untuk puisi tradisional seperti pantun, syair, seloka, gurindam, talibun, teromba dan mantra ini, pelajar perlu dapat menguasai jenis dan ciri-ciri puisi, kepentingan karya dalam konteks sarwa jagat, kepelbagaian pemikiran masyarakat, aspek intrinsik, nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, keagamaan dan kepercayaan. Okey, ini aspek-aspek yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk tajuk puisi tradisional. Maksudnya, untuk setiap 7 jenis puisi tradisional ini, pelajar perlu menguasai jenis dan ciri-ciri puisi, kepentingan puisi dalam konteks sarwa jagat, kemudian perlu menguasai aspek estetika puisi, pemikiran masyarakat, nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, keagamaan, dan kepercayaan dalam puisi, serta menganalisis karya. Manakala untuk puisi moden, pelajar haruslah dapat menguasai aspek intrinsik dan ekstrinsik dalam puisi, aspek estetika dalam puisi, pemikiran masyarakat dalam puisi, dan juga seterusnya menganalisis karya. Itu untuk bahagian A tentang puisi. Kemudian untuk bahagian B tentang prosa tradisional yang terdiri daripada 4 jenis prosa tradisional iaitu sastra epik, sastra rakyat, sastra keagamaan dan sastra ketatanegaraan. Apa yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam hasil pembelajaran ialah pelajar dapat mengenali jenis dan ciri-ciri bagi setiap prosa ini. Kemudian pelajar dapat menyatakan kepentingan karya dalam konteks sarwa jagat, menganalisis watak dan perwatakan di dalam prosa dan juga menyatakan aspek estetika di dalam sesebuah karya prosa ini pada setiap karya prosa. Selain itu, pelajar juga haruslah dapat menerangkan kepelbagaian aspek pemikiran masyarakat dalam karya, menghuraikan kandungan karya dan menganalisis karya. Jadi artinya di sini pelajar mesti meneliti hasil pembelajaran yang harus dikuasai bagi setiap bidang pembelajaran. Untuk prosa moden pada bahagian C yang terdiri daripada cerpen dan drama, pelajar seharusnya dapat mengenal pasti dan menjelaskan aspek intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen dan drama. Kemudian pelajar harus dapat menyatakan aspek estetik di dalam cerpen dan drama, menerangkan kepelbagaian aspek pemikiran masyarakat, kandungan karya dan menganalisis karya. Sekarang cuba kita lihat sukatan pelajaran untuk semester 2 iaitu sastra dan pembangunan.
Seperti juga di semester 1, KMK di semester 2 terdiri daripada 3 bahagian juga, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A dikenali sebagai pembangunan insan, bahagian B sebagai pembangunan masyarakat, dan bahagian C sebagai pembangunan negara. Setiap bahagian ini terdiri daripada beberapa tajuk kecil, seperti pembangunan insan yang mengandung 4 tajuk kecil, iaitu keagamaan, ilmu, jati diri dan kemanusiaan. Manakala pembangunan masyarakat terdiri daripada 3 tajuk kecil, iaitu pendidikan, sosial dan cinta akan alam sekitar. Dan akhir sekali, pembangunan negara terdiri daripada 2 tajuk kecil, iaitu politik dan ekonomi. Sekarang kita lihat apakah hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar bagi setiap hasil pembelajaran, bagi setiap tajuk ataupun bidang pembelajaran. Misal kata, untuk bidang pembangunan insan di bawah tajuk keagamaan, pelajar seharusnya dapat mengenal pasti dan menghuraikan nilai Islam dan kehidupan beragama yang menjadi tonggak pembangunan sahsia. Untuk ilmu, pelajar seharusnya dapat menyatakan atau menerangkan kepentingan ilmu dalam pembangunan diri seseorang insan. Yang ketiga, jati diri. Untuk tajuk ini, pelajar seharusnya dapat mengenal pasti jati diri mulia dalam konteks pembangunan masyarakat. Pada bahagian yang seterusnya, tajuk seterusnya, kemanusiaan, pelajar seharusnya dapat menganalisis nilai kemanusiaan yang terdapat dalam masyarakat. Kemudian coba kita lihat bidang kedua, iaitu bahagian B, pembangunan masyarakat. Untuk tajuk pertama, pendidikan, pelajar seharusnya dapat menyatakan kepentingan pendidikan dalam konteks pembangunan masyarakat. Seterusnya, untuk tajuk kedua, sosial, yang terdiri daripada budaya, perpaduan, mobility dan susun lapis masyarakat, juga mempunyai hasil pembelajaran yang tersendiri. Untuk tajuk budaya, pelajar seharusnya dapat mengenal pasti dan menghubung kaitkan budaya setempat dalam kehidupan seharian. Manakala untuk perpaduan, pelajar seharusnya dapat mengenal pasti elemen pemantapan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Kemudian untuk mobility, pelajar seharusnya dapat menghuraikan mobiliti sosial dalam pembangunan masyarakat. Dan untuk susun lapis masyarakat, pelajar seharusnya dapat menghuraikan susun lapis masyarakat yang terdapat dalam konteks pembangunan masyarakat. Seterusnya, untuk tajuk ketiga, cinta akan alam sekitar, pelajar seharusnya dapat menyatakan rasa cinta akan alam sekitar. Dan sekarang coba kita lihat bahagian ketiga, bidang ketiga, iaitu pembangunan negara yang terdiri daripada 2 tajuk, iaitu politik dan ekonomi. Di bawah politik, untuk subtajuk kepemimpinan, pelajar seharusnya dapat menghuraikan kepelbagaian gaya kepemimpinan dalam konteks pembangunan negara. Untuk nasionalisme, pelajar seharusnya dapat menghuraikan kepentingan nasionalisme dalam pembangunan negara. Dan untuk peraturan dan undang-undang, pelajar seharusnya dapat menyatakan sejauh mana pentingnya peraturan dan undang-undang dalam pembangunan sesebuah negara. Dan yang akhir sekali, untuk tajuk ekonomi, di bawah tajuk pertanian, usahawan dan perdagangan, pelajar seharusnya dapat mengenal pasti bidang ekonomi yang menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi setelah meneliti hasil pembelajaran bagi setiap tajuk pada bidang pembelajaran ini, pelajar bolehlah menghasilkan nota ringkas berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti. Seterusnya, jom kita lihat sukatan pelajaran semester 3, iaitu Creativity, Pengurusan dan Multimedia. Sama seperti semester 1 dan semester 2, pada semester 3, KMK juga terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A tentang penulisan kreatif, bahagian B tentang pengurusan, manakala bahagian C tentang multimedia dalam sastra. Kita teliti hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar pada bahagian A, penulisan kreatif. Pada bahagian penulisan kreatif yang melibatkan puisi tradisional, sajak dan cerpen serta asas penyuntingan ini, untuk penghasilan karya kreatif, pelajar seharusnya dapat menghasilkan puisi dan cerpen secara berpandu dan berdasarkan kreativiti sendiri. Maksudnya di sini pelajar akan berhasil dalam
berupaya dalam menghasilkan karya kreatif seperti puisi dan cerpen. Kemudian untuk asas penyuntingan, pelajar seharusnya dapat mengenal pasti 16 simbol dan 16 teknik penyuntingan berdasarkan teks kajian yang telah dikemukakan dan seterusnya menjalankan suntingan terhadap karya tersebut. Pada bahagian B, iaitu pengurusan, pelajar akan mempelajari 3 bidang, iaitu prinsip asas pengurusan, terapan terhadap teks dan organisasi sastra. Untuk prinsip asas pengurusan, hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar ialah pelajar dapat menjelaskan maksud dan konsep asas pengurusan serta menguraikan prinsip asas pengurusan organisasi. Untuk bidang kedua, iaitu terapan terhadap teks, pelajar seharusnya dapat mengenal pasti unsur pengurusan daripada teks kajian, iaitu Permata Sastra Melayu, Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, dan Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Selain itu, pelajar juga berupaya menganalisis asas pengurusan dalam organisasi yang wujud dalam teks kajian. Kemudian untuk yang ketiga, organisasi sastra, pelajar seharusnya dapat menjelaskan aspek perancangan kerja dalam organisasi sastra dan juga aspek pengurusan projek. Bermakna di sini, pelajar akan menghasilkan atau melaksanakan satu projek pengurusan. Seterusnya pada bahagian C, multimedia dalam sastra, apa yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam pengenalan multimedia dalam sastra ialah pelajar dapat menjelaskan konsep, fungsi dan ciri-ciri multimedia serta menyatakan kelebihan atau kepentingan bahan kesusastraan yang dimultimediakan. Yang kedua, pada bahagian prinsip asas multimedia dalam sastra, pelajar seharusnya dapat mengenal pasti prinsip asas multimedia seperti teks, audio, grafik dan animasi, kemudian menjelaskan maksud tentang teks, grafik, animasi dan audio, serta menghuraikan ciri-ciri bagi setiap prinsip asas multimedia tersebut untuk digunakan dalam penghasilan projek multimedia. Yang ketiga, untuk pembinaan papan cerita, pelajar seharusnya dapat mengetahui konsep dan fungsi papan cerita, ikon asas dalam pembinaan papan cerita, panduan penghasilan papan cerita, membina arahan dalam papan cerita dan seterusnya menghasilkan papan cerita. Dan yang terakhir, aplikasi multimedia dalam sastra. Di sini pelajar seharusnya dapat menyenaraikan langkah-langkah dalam penghasilan projek multimedia dan mengaplikasikan prinsip asas multimedia untuk menghasilkan projek multimedia. Tips yang kedua ialah kuasai teks kajian. Semasa di semester 1, pelajar akan mempelajari tentang Permata Sastra Melayu, manakala ketika di semester 2, pelajar akan mempelajari tentang novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dan teks agung Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Dan ketiga buah teks ini akan dijadikan sebagai bahan kajian dan pegangan sehingga ke semester 3. Justru itu, pelajar perlu menguasai maksud bagi setiap puisi yang terdapat di dalam teks Permata Sastra Melayu, selain menguasai watak-watak penting dalam setiap prosa, sama ada itu di Permata Sastra Melayu maupun di dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dan Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Selain menguasai watak-watak penting dalam setiap prosa, pelajar perlu mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di sekitar watak-watak penting bagi setiap teks kajian. Jadi itu rahsia yang kedua, kuasai teks kajian dan caranya adalah dengan mengenal watak-watak penting di dalam karya serta peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di sekitar watak kajian dan juga maksud bagi setiap puisi. Tips yang ketiga ialah kuasai bentuk soalan. Dalam KMK terdapat 2 bentuk soalan, iaitu soalan tunggal dan soalan pecahan. Soalan tunggal ialah soalan yang memperuntukkan 25 markah untuk satu soalan sahaja, manakala kalau soalan pecahan memperuntukkan 25 markah yang terdiri daripada mungkin pecahan soalannya ada 2 ataupun ada 3. Seperti contoh, katakan soalan A 9 markah, soalan B 16 markah dan jumlah markahnya masih 25. Mengapa pelajar perlu menguasai bentuk soalan? Kerana
Penguasaan bentuk soalan akan membantu pelajar untuk menentukan format jawapan, format dalam penulisan jawapan. Kerana cara menulis jawapan untuk soalan tunggal dan soalan pecahan adalah berbeza. Cuba kita lihat soalan tunggal. Cara menjawab soalan tunggal adalah secara berformat, iaitu terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian pengenalan, bahagian isi dan bahagian penutup. Bahagian pengenalan terdiri daripada 3 markah, bahagian isi 20 markah dan bahagian penutup 2 markah. Bahagian isi 20 markah ini biasanya terdiri daripada 5 isi yang dihuraikan. Manakala jika soalan pecahan, cara menjawabnya adalah tidak memerlukan pengenalan dan juga tidak memerlukan penutup. Hanya mengemukakan isi sahaja sebagai jawapan. Maka itu pentingnya kenapa pelajar perlu menguasai bentuk soalan, kerana bentuk soalan menentukan format jawapan. Okey, di sini saya turunkan contoh soalan Kesusastraan Melayu Komunikatif Semester 2 Sastra dan Pembangunan yang terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A, Pembangunan Insan, bahagian B, Pembangunan Masyarakat dan bahagian C, Pembangunan Negara. Okey, so seperti yang kita telah sedia maklum, setiap bahagian ini terdiri daripada 2 soalan dan calon atau pelajar wajib menjawab 1 soalan sahaja daripada setiap bahagian. Jadi sekarang cuba kita lihat apa itu soalan tunggal dan apa itu soalan pecahan. Tadi telah saya maklumkan soalan tunggal itu ialah soalan yang memperuntukkan 25 markah secara total untuk 1 soalan, manakala soalan pecahan ialah soalan yang terdiri daripada pecahan 2 soalan dan jumlah markah keseluruhan ialah 25. So kita lihat contoh soalan pecahan ialah soalan 1. Agama merupakan asas penting dalam pembangunan insan. A. Bincangkan pernyataan tersebut berdasarkan watak Maulana Abu Bakar dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu 10 markah. Okay, kemudian dia ada B. Sebagai seorang pembaca Sulalatus Salatin Sejarah Melayu, sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas 15 markah? Jadi, ini yang kita katakan sebagai soalan pecahan kerana ada soalan A 10 markah dan ada soalan B 15 markah. Jadi, cara menjawab soalan pecahan ialah pelajar perlu beri jawapan sahaja tanpa perlu berikan pengenalan dan juga penutup untuk kedua-dua soalan ini. Hanya kemukakan isi sahaja tanpa perlu membina perenggan pengenalan dan perenggan penutup. Begitu juga untuk soalan nombor 6 ini. Ini pun adalah soalan pecahan kerana di sini ada soalan A dan juga ada soalan B. Soalan A 9 markah, soalan B 16 markah. Ini yang kita katakan soalan pecahan. Okey, untuk soalan tunggal ialah contoh soalan nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Di mana soalan itu terdiri daripada 1 soalan saja dan jumlah markahnya terus 25 markah. Dan untuk menjawab soalan ini, pelajar perlu mempersembahkan jawapan secara berformat yang terdiri daripada pengenalan, isi dan juga penutup. Jadi adalah sangat penting untuk pelajar tahu membezakan cara untuk menjawab soalan tunggal dengan soalan pecahan. Soalan tunggal perlu terdiri daripada pengenalan, isi dan juga penutup. Manakala kalau soalan pecahan tidak perlu pengenalan, tidak perlu penutup, hanya perlu beri isi dan jumlah isi adalah bergantung kepada jumlah markah. Okey, sekarang kita lihat pula tips yang keempat, kuasai kata tugas soalan. Dalam KMK terdapat pelbagai kata tugas soalan seperti bincangkan, huraikan, jelaskan, nyatakan, kemukakan, nilaikan, galurkan, bandingkan dan bezakan. Dan setiap kata tugas soalan ini mempunyai cara menjawabnya yang tersendiri. Setiap kata tugas mempunyai cara menulis fakta dan huraian isi yang berbeza. Sekiranya pelajar salah cara untuk menghurai, maka ini boleh menjejaskan markah pelajar. Jadi kenapa perlu pelajar menguasai kata tugas soalan? Kerana penguasaan kata tugas soalan akan dapat membantu pelajar untuk menentukan format isi. Sekarang cuba kita lihat
bagaimana caranya untuk menulis perenggan isi bagi kata tugas soalan yang menggunakan kata tugas bincangkan. Okey, so kalau soalan itu menggunakan kata tugas soalan bincangkan, setiap perenggan isi yang dikemukakan oleh pelajar hendaklah terdiri daripada fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil. Sekiranya soalan itu untuk semester 2, maka pada kesimpulan kecil ini, pelajar mestilah mengaitkannya dengan aspek pembangunan. Sekiranya bahagian A kaitkan dengan pembangunan insan, jika bahagian B kaitkan dengan pembangunan masyarakat, dan sekiranya bahagian C kaitkan dengan pembangunan negara. Jika soalan itu menggunakan kata tugas huraikan, cara menjawabnya lebih kurang sama dengan bincangkan, cuma di dalam huraikan, pelajar tidak perlu mengemukakan huraian kontra. Jadi setiap perenggan isi pelajar itu hendaklah terdiri daripada fakta, huraian pro, contoh dan kesimpulan kecil. Dan seperti biasa, sekiranya soalan itu adalah pada semester 2 sastra dan pembangunan, pada bahagian kesimpulan kecil ini, calon atau pelajar wajib mengaitkannya dengan aspek pembangunan sama ada pembangunan insan, pembangunan masyarakat ataupun pembangunan negara. Seterusnya, jika kata tugas soalan itu pula ialah jelaskan, maka setiap perenggan isi jawapan pelajar hendaklah terdiri daripada fakta, huraian contoh dan kesimpulan kecil. Dalam perenggan huraian contoh ini, calon ataupun pelajar seharusnya dapat menyatakan kesan daripada contoh tersebut. Kesan pada bahagian huraian contoh. Kemudian sama seperti sebelumnya, jika soalan ini adalah soalan semester 2, pada bahagian kesimpulan kecil, pastikan pelajar mengaitkan kesimpulan kecil itu dengan aspek pembangunan. Untuk kata tugas nyatakan, pelajar hanya perlu mengemukakan fakta sahaja. Hanya kemukakan fakta, tidak perlu beri huraian, tidak perlu beri contoh dan juga tidak perlu beri kesimpulan kecil. Jumlah fakta adalah bergantung kepada jumlah markah. Katakan jumlah markahnya 3 markah, maka jumlah isi yang perlu dikemukakan oleh calon ialah 3 isi. Selain itu, kita juga ada kata tugas kemukakan. Untuk kata tugas kemukakan, cara menjawabnya lebih kurang sama dengan nyatakan, iaitu kemukakan fakta sahaja, tidak perlu huraian, tidak perlu contoh, tidak perlu kesimpulan kecil, dan jumlah fakta itu adalah bergantung kepada jumlah markah. Jika markah yang diperuntukkan ialah 3 markah, maka jumlah isinya ialah 3. Selain itu, kita juga ada kata tugas nilaikan. Untuk kata tugas nilaikan pada bahagian fakta, pada perenggan isi, pelajar mesti kemukakan fakta dan fakta yang dikemukakan itu merupakan gabungan isi positif dan negatif dalam nisbah 2:3 ataupun 3:2. Setiap isi ini, setiap fakta ini perlulah disokong dengan huraian contoh dan ditutup dengan kesimpulan kecil. Sekiranya soalan itu adalah soalan semester 2 sastra dan pembangunan, pada ayat kesimpulan kecil ini mesti dikaitkan dengan aspek pembangunan sama ada pembangunan insan, pembangunan masyarakat ataupun pembangunan negara. Sekiranya soalan itu menggunakan kata tugas galurkan, cara menjawabnya ialah fakta yang dikemukakan itu mestilah disusun secara kronologi, iaitu mengikut urutan masa. Kemudian setiap fakta itu hendaklah disokong dengan huraian contoh. Jika pelajar mengemukakan fakta yang tidak tersusun secara kronologi, maka pelajar telah salah daripada cara menjawab dan berkemungkinan besar akan menyebabkan pelajar akan kehilangan markah kerana pemarkahan hanya akan dijalankan berdasarkan isi yang disusun secara kronologi. Sekiranya soalan itu menggunakan kata tugas bandingkan, maka cara menjawabnya ialah fakta itu hendaklah terdiri daripada gabungan, persamaan dan perbezaan. Artinya, gabungan isi dalam nisbah 2:3 atau 3:2. 2 isi tentang persamaan, 3 isi tentang perbezaan, atau 3 isi tentang persamaan, 2 isi tentang perbezaan. Tidak boleh
calon mengemukakan kesemua 5 isi tentang persamaan atau kesemua 5 isi tentang perbezaan. Sekiranya calon mengemukakan semua isi itu tentang perbezaan, jumlah markah isi maksimum yang akan diambil kira untuk dinilai ialah 3. Manakala 2 lagi isi selebihnya tidak akan diambil kira. Okey, so di sini untuk menjawab soalan bahagian persamaan, cara menulis ayat faktanya ialah calon haruslah menggunakan perkataan kedua-duanya. Contohnya, kedua-duanya merupakan seorang yang bijaksana. Okey, itu ayat fakta jika tentang persamaan. Jika ayat tentang perbezaan, cara menulis ayat faktanya ialah di sini calon boleh mulakan dengan menulis nama watak. Misal kata, untuk soalan bahagian semester 2, Sastra dan Pembangunan, tentang perbezaan di antara Sultan Mansur Shah dan juga Sultan Mahmud Shah. Okey, so katakan di sini, Sultan Mansur Shah adil manakala Sultan Mahmud Shah pilih kasih. Jadi boleh nampak perbandingan itu, perbezaan itu dilakukan secara langsung dan wajib menggunakan perkataan manakala. Setelah mengemukakan fakta itu tadi, maka hurailah dengan contoh. Dihurai dengan contoh. Dan di sini tidak perlu benah penutup. Tidak perlu bina kesimpulan kecil maksud saya. Okay? So itu cara untuk menjawab soalan. Bandingkan, mesti kemukakan persamaan dan perbezaan. Untuk ayat persamaan, ayat faktanya mulakan dengan kedua-duanya. Manakala kalau tentang perbezaan, isi perbezaan, nyatakan watak, apa sikap dia, sambung dengan manakala, memukakan watak kedua dan nyatakan sikap. Dan perbandingan itu hendaklah secara langsung. Okey, so itu cara menjawab jika kata tugas bandingkan. Sekarang kita lihat pula kata tugas bezakan. Sebenarnya cara menjawab soalan bezakan ini lebih kurang sama dengan cara menjawab soalan bandingkan. Cuma jika dalam bandingkan, isi itu hendaklah terdiri daripada persamaan dan perbezaan. Tetapi jika soalan bezakan, kata tugas bezakan, semua isi yang dikemukakan hendaklah tentang perbezaan sahaja. Jangan beri persamaan. Okey, jadi cara menjawabnya sama seperti tadi pada ayat fakta. Masukkan nama watak, nyatakan sikapnya, guna perkataan manakala, masukkan watak kedua, nyatakan sikap. Sebagai contoh, Sultan Mansur Shah adil dalam pentadbiran, manakala Sultan Mahmud Shah pilih kasih dalam pentadbiran. So, sikap adil dan pilih kasih itu merupakan satu perbandingan secara langsung. Kemudian, nyatakan huraian contoh seperti biasa. Okey, ingat perbandingan hendaklah dilakukan secara langsung dengan menggunakan perkataan manakala. Dan kini kita tiba ke tips yang kelima, tips terakhir iaitu kuasai teknik menjawab. Untuk skor A dalam KMK, teknik menjawab ini sangat penting. Jadi dalam teknik menjawab ini, apa yang perlu dilakukan oleh pelajar untuk membolehkan mereka skor A ialah mereka wajib jawab 3 soalan. Dan bukan sekadar jawab, tetapi jawapan tersebut perlulah dipersembahkan dengan cara yang matang dan berkualiti. Faktanya tepat, huraian pro-nya tepat. Okay, menunjukkan pemikiran aras tinggi, kemahiran berfikir aras tinggi. Contohnya jelas dan disokong dengan kesimpulan kecil sebagai pengukuhan idea. Kemudian format jawapan. Okey, format jawapan ni seperti yang telah dinyatakan adalah berdasarkan bentuk soalan. Kalau soalan itu soalan tunggal, benalah jawapannya secara berformat iaitu terdiri daripada pengenalan, isi dan juga penutup. Pengenalan, 5 isi dan penutup, 7 perenggan. Manakala jika soalan itu adalah soalan tunggal, jangan bina pengenalan, jangan bina penutup, memadai dengan hanya mengemukakan isi sesuai dengan jumlah markah yang telah ditetapkan di dalam soalan. Kemudian yang ketiga, format isi, pastikan menguasai kata tugas soalan kerana kata tugas soalan menentukan perincian pembinaan perenggan isi. Bagaimana caranya untuk jawab soalan, bincangkan, huraikan, jelaskan, bandingkan dan sebagainya. Dan yang paling penting ialah pentadbiran masa.
pelajar hanya mempunyai 2 jam untuk menjawab 3 soalan esei, bermakna setiap satu soalan esei tersebut perlulah dijawab dalam tempoh masa 40 minit. Dan biasanya oleh sebab 40 minit, maka pelajar hendaklah sentiasa berhati-hati supaya jangan sampai nanti ada soalan yang terlebih masa menjawab sehingga menyebabkan pelajar tidak mempunyai masa yang cukup untuk menjawab soalan-soalan lain. Jadi itu rahsia tentang teknik menjawab. Jadi secara keseluruhannya pelajar telah menguasai, telah mengetahui 5 tips untuk skor A di dalam KMK, iaitu yang pertama, kuasai sukatan pelajaran, yang kedua, kuasai teks kajian, ketiga, kuasai bentuk soalan, keempat, kuasai kata tugas soalan, dan yang kelima, kuasai teknik menjawab. Dan ini dia cikgu nyatakan bumbu jawapan. Apa yang menjadi penambah perisai pada jawapan kita ialah tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Kerana tulisan yang kemas biasanya akan memudahkan pemeriksa untuk membuat penandaan pada kertas jawapan pelajar. Jadi pastikan pelajar menulis jawapan dengan tulisan yang kemas dan mudah untuk dibaca oleh pemeriksa supaya memudahkan pemeriksa untuk memberi markah yang terbaik untuk pelajar. Demikianlah tadi sebuah perkongsian mudah tentang bagaimana cara mudah untuk skor A dalam subjek KMK. Jadi sebelum kita berpisah, seperti biasa, mari kita katakan azam kita pada KMK. Katakan A pada KMK, katakan A pada KMK, katakan A pada KMK. Semoga usaha para pelajar untuk menggapai bintang A untuk subjek KMK akan dipermudahkan. Untuk itu, setakat ini sahaja dulu pertemuan kita untuk kali ini. Semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang dan waktu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.